Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, pada siri kali ini ingin membicarakan tentang perbahasan hadis Nabi SAW, hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam kitab sahih dia tentang masalah sembahyang sunat hari raya, sembahyang sunat hari raya di rumah, boleh ataupun tak boleh. Ini bisarfin nazar, maksudnya kita tidak menyangkutkan dengan masalah corona ataupun tidak. Dengan semata-mata hukum boleh ke tak boleh kita sembahyang sunat hari raya, Aidil Fitri ataupun Aidil Adha, kita solat di rumah. Imam Bukhari dalam kitab beliau letakkan satu bab. Babu idza fatathu al-Aid yusalli raka'atain. Kerana di sana ada khilaf di antara ulama. Kalau dah tak sempat ataupun kita tertinggal sembahyang sunat hari raya, ada ulama, setengah daripada kalangan ulama, dia kata kena sembahyang 4 rakaat. Maka di sana ada khilaf di antara para ulama. Sebelum kita nak mengkaji tentang fiqhul Imam Al-Bukhari dalam hadis beliau, kita terlebih dulu kita kena tahu dulu tentang masalah hukum. Apa hukum sembahyang sunat hari raya, sembahyang solatul Aid, sama ada Aidil Adha ataupun Aidil Fitri, kita solat di rumah. Apa hukum sembahyang sunat hari raya di rumah? Kerana kita sudah maklum bahawasanya sembahyang sunat hari raya itu dikatakan sunat. Dalam mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah. Bermaksudnya sunnah muakkadah itu kalau ditinjau dari segi hukum memang ringan daripada sembahyang fardu. Kalau hukumnya sembahyang Jumaat tak diwajibkan kita solat Jumaat di masjid, lebih-lebih lagi dalam keadaan COVID ini, maka apatah lagi dengan hukum sembahyang sunat Aid. Maka hukumnya lebih ringan daripada itu. Maka di sana ulama ada dua pendapat. Tentang masalah sembahyang Aid di rumah. Golongan pertama, iaitu golongan jumhur para ulama. Kebanyakan para ulama mengatakan dibolehkan kita sembahyang sunat hari raya di rumah. Sama ada sembahyang sendirian ataupun bersama kaum keluarga. Pendapat yang kedua, sembahyang sunat hari raya tidak boleh dilakukan di rumah. Tidak boleh dilakukan di rumah. Dalam masalah ini Imam Syafi'i rahimahullah ada dua pendapat. Pendapat beliau yang pendapat jadid dan pendapat beliau yang pendapat qadim. Sedangkan pendapat jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru, yang jadid, dikatakan Imam Syafi'i nakal daripada Imam Syafi'i, katanya dibolehkan sembahyang sunat Aidil Fitri atau Aidil Adha di rumah masing-masing. Kita mari tengok daripada bab fiqhul hadis Imam Bukhari. Dalam bab ni, babun idza fatahu al-Aid yusalli rak'atain. Bab apabila tak sempat sembahyang sunat Aid, maka kita kena sembahyang 2 rakaat. Di rumah, balik ke rumah sembahyang 2 rakaat. Dalam keadaan COVID-19, maka lebih-lebih lagi dibolehkan. Lebih lagi dibolehkan, diharuskan untuk kita mengerjakan di rumah. Kita tengok. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu bersabda, "Hadza 'iduna, 'idu ahli Islam." Maka sembahyang sunat Aid ini katanya sembahyang raya ni adalah raya untuk orang-orang muslimin. Maka Ibn Hajar mentafsirkan kalimah ini. Sebab itulah Imam Bukhari meletakkan maudhu' dia
disunatkan, dibolehkan sembahyang sunat Aid itu, wa kadzalikan nisa, orang perempuan boleh juga, tapi digalakkan untuk keluar ke musallal Aid. Itu dalam keadaan tidak ada COVID, tidak ada sebarang halangan. Wa kadzalikan nisa, perempuan boleh, dibolehkan sembahyang di rumah. Wa man kana fil buyut, dan siapa yang ada di rumah. Tak kiralah siapa yang ada di rumah. Sekarang kita juga ada di rumah. Kita dalam musim PKP ini, maka kita tak boleh keluar sembahyang Id. Maka hukumnya tergolong dalam golongan hukum ini. Wal qura, gitu juga orang yang duduk di kampung, yang jauh perjalanannya untuk ke masjid, ada halangan, maka diperbolehkan sembahyang Id di rumah. Sebab itulah Ibn Hajar kata, liqaulin Nabi SAW, mentafsirkan hadis Nabi, hadza Eiduna Eidu ahli Islam, iaitu ini perayaan kami, iaitu perayaan orang-orang Islam. Maka semua orang berhak untuk solat. Semua orang berhak untuk solat Eid. Tak kiralah perempuan, orang tua, kanak-kanak dan sebagainya. Ini fiqh Imam Bukhari dalam kitab ni. Wa amara Anas ibn Malik maulahum. Ada satu kali Anas bin Malik ni menyuruh hamba-hamba, namanya namanya Ibnu Abi Utbah, untuk jadi imam untuk sembahyang dengan Anas bin Malik di satu tempat namanya Zawiyah. Zawiyah satu tempat yang berdekatan dengan Basrah di masa itu. Jadi Anas bin Malik, kita sudah maklum, akhir hayatnya beliau berada di Basrah bersama anaknya dan keluarganya, kerana Nabi SAW berdoa kepada Anas bin Malik sehingga banyak anaknya, banyak keluarganya, dan hijrah ke satu tempat nama Zawiyah. Dan dalam hal inilah Anas bin Malik menyuruh Ibnu Abi Utbah menjadi imam sembahyang raya. Fasallahu salat ahli Masr wa takbirihim, dan dia sembahyang semacam dengan orang-orang kota, orang bandar sembahyang, orang pekan sembahyang. Maksudnya dia tak boleh pergi sembahyang kat pekan, kat pasar, dalam satu tempat yang dikatakan ahli Mesir. Mesir sini diterjemah, bukan terjemah Mesir Egypt, tapi Mesir ni maknanya ahli bandar. Nah, ini ahli kampung. Nah, wa qala Ikrimah, anak murid Ibn Abbas, dia kata macam mana? Ahlus sawat yajtami'un yawmal 'id yusalluna rak'atain kama yasna'ul imam. Orang yang uzur tak boleh pergi sembahyang sekali dengan imam, sekali dengan pemimpin di bandar, maka dia sembahyang juga di rumah. Ahlus sawat, orang-orang kampung lah. Wa qala Ata, dan Ata bin Ata, anak murid Ibn Abbas juga, idza fatahu al-'id shalla rak'atain. Apabila luput sembahyang Id, kita tak sempat, tak boleh sembahyang kat masjid, maka bagilah dia sembahyang 2 rakaat. Khilaf, bagi dia sembahyang 2 rakaat. Imam Bukhari teranglah bagi kita bahwasanya Imam Bukhari memang menterjihkan pendapat yang mengatakan walaupun kita luput salatul Id, kita kena sembahyang 2 rakaat juga. Di sana ada ulama yang mengatakan kena sembahyang 4 rakaat. Tapi yang sahih, yang lebih sahih ialah kita sembahyang 2 rakaat. Sama seperti kita sembahyang dengan imam. Cuma di sana tidak ada khutbah. Lebih lagi dalam musim corona ini, kita sembahyang saja. Sembahyang, baca juga sama, hukum-hukum juga sama. Di pagi hari-raya kita juga sama. Kalau sembahyang ayah puasa, kita disunatkan kita makan dulu at-tamarat, tamar, beberapa biji ganjil. Ini hadis Anas bin Malik. Dan juga kita disunatkan mandi, walaupun kita tak pergi ke masjid, disunatkan mandi. Itu hadis Anas bin Malik. Dan lain lagi hadis sama, perbuatan kita sama. Cuma dalam masalah raya kurban ni, raya adha ni, setengah ulama dia kata apabila raya kurban bersalahan dengan raya puasa, raya kurban, raya puasa disunatkan makan dulu, tapi raya kurban disunatkan makan selepas solat
makan daging kurban kita tu. Awal-awal makanan kita disunatkan kita makan daging kurban. Itu sunnah Nabi SAW. Tapi Syekh Utsaimin kata, kalau siapa yang dia tak ada kurban, Syekh Utsaimin kata, kalau siapa yang dia tak ada kurban, siapa pun yang dia tidak ada daging sembelihan kurban, dia tak buat kurban lah, mudah-mudah kita cakap bahasa kita. Dia tak buat kurban dalam masalah ni, dia nak makan dulu pun tak apa. Dia nak makan selepas sembahyang pun tak apa. Dan jangan kita kata dia buat bid'ah. Jangan kita kata dia menyalahi sunnah. Sebab hadis Imam Ahmad dan hadis Imam Baihaqi banyak lagi yang menentukan itu khusus untuk orang yang ada kurban. Wa ya'kulu min kabidihi, makan hati daging kurban. Wa ya'kulu min lahmihi, itu dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi mungkin Syekh Utsaimin ada bersandar kepada hadis inilah. Jadi sudah kita sedia maklum biasanya. Kita maklum kata hari kurban kita tak disunatkan makan. Tak kira lah kita ada daging kurban, kita nak sembelih kurban ataupun tak sembelih kurban. Maka di sini Syekh Utsaimin mentarjihkan untuk orang yang ada kurban saja sunat ini. Kalau tak ada, maka dia diberi pilihan. Nak buat macam mana apa tak apa, nak makan dulu pun tidak mengapa, tak makan dulu pun tak mengapa. Tak menyalahi sunnah Nabi SAW. Ini adalah satu perkara yang penting supaya kita faham betul-betul. Supaya kita faham betul-betul maqasid syariah. Dan Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah Ta'ala nak kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala bagi dia faham agama dengan secara keseluruhannya. Maka akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.